barzakhun wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Barzakh, dinding, sehingga pada hari kiamat. Walaupun barzakh itu tidak sama dengan alam kiamat yang hakiki, tapi dia antara dua keadaan itu. Apa yang saya nak ceritanya, Allah kata walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah Taala tak akan lewat dah nyawa apabila telah sampai ajalnya. Hadirin yang dirahmati Allah, ini rahmat Tuhan, dia bagi modal hidup kepada kita. Dia modal hidup. Agama apabila datang, agama tahu manusia ni macam-macam ada. Ada manusia yang memang cenderung dia buat baik. Agama menyantuni orang yang buat baik ni. So Allah Ta'ala sayang kepada pemuda yang nasya'a, yang membesar di dalam keadaan fi ta'atillah, dalam keadaan taatkan Allah. Ada orang ahli maksiat, buat maksiat. Kalau dia tengok pada diri dia ada maksiat dia kecewa. Tetapi agama sentiasa menangkis kekecewaan manusia. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah pada hamba, wahai hamba-hambaku yang kecewa, yang peras di atas kepada diri mereka, jangan kamu kecewa dengan rahmat, dengan rahmat Allah. Allah Ta'ala ampun segala dosa. Allah janji dia ampun semua dosa. Sebab tu agama datang sifatnya pengampun. Kita bagi harapan kepada jiwa. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Man qala halakan nas fahuwa ahlakuhum, dalam hadis Muslim. Siapa yang kata jahanam orang ramai, binasa orang ramai, dia yang paling binasa sekali. Bila kita baca Quran, kita baca hadis, kita lihat Quran dan sunnah sentiasa memanggil manusia dan memadamkan putus asa. Innallaha yaqbilu taubatal abdi ma lam yugharghir. Tuhan terima taubat hamba selagi dia tak nafas, nyawa tak sampai ke hakum ni. Allah terima. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, Nabi SAW sebut perkataan Allah Jalla wa'ala, ya ibadi innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Wahai hamba-hambaku, selagi mana engkau duk doa kat aku, selagi mana engkau duk minta, engkau duk harap kepada aku ampunkan dosamu di atas macam mana pun keadaan dirimu, aku tidak peduli, kata Tuhan. Ya ibadi law balaghat dhunubuka ananas sama thumma astaghfartani ghafartu laka fala ubali. Wahai hamba-hambaku, jika dosamu sampai ke puncak langit. Tuan-tuan, langit ni kita tak tahu tak mana. Sekarang ni orang pergi hantar kapal angkasa, bintang-bintang yang kita lihat itu ada yang jutaan tahun cahayanya nak sampai kepada kita. Luasnya ciptaan Tuhan. Bukan kapal terbang, cahaya, cahaya yang paling pantas pergerakan ni cahaya. Juta tahun nak sampai kepada kita. Sebab itu Tuhan bersumpah dengan mawaqi'un nujum. Ini satu cerita yang dalam sains yang hebat. Ananas sama, tak tahulah puncak langit sampai. Lau balaghat dhunubuka ananas sama. Jika dosamu, wahai anak Adam, sampai ke puncak langit. Thumma astaghfartani, kemudian kau minta ampun ke aku. Ghafartu laka wala ubali. Aku ampun kau, aku tak peduli. Allahu Akbar.
Ya bena Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, kalau kau datang kepada aku sepenuh bumi ini dosa, semalaqitani wala tusyriku bi syai', kemudian kau mari jumpa aku, kau tak mensyirikkan aku dengan sesuatu. Ni syirik bahaya. Nak tahu syirik tak syirik, diri kita dengan Allah Ta'ala, kita syirik ke tak? Kita menduakan Allah dalam jiwa kita. Allah kata, kau datang kepada aku, summa laqitani wala tusyriku bi syai'a, kemudian kau mendatangi aku, kau tak mensyirikkan aku sesuatu. Ataituka biqurabiha maghfiratan, aku datang sebanyak tu juga keampunan kepada engkau. Allahu Akbar, pengampun Tuhan. Sebab itu agama ini memberikan harapan. Dia datang memberikan harapan. Ar-raja, agama ini dua imbangan. Al-khawfu war-raja, takut dan harap. Tuhan ini bukan kita takut dia saja, kita harap kepada dia. Di kalangan sarjana, bila mereka menafsirkan sifat Nabi SAW, agama ni mengharap. Agama ni sentiasa lihat pada masa depan. Sebab tu orang kadang-kadang dia tengok, aku ni tak ada harapan dah, anak aku ni. Jangan. Salah satu sifat Nabi yang disebut nanti, wa kana ahlaman nas. Nabi itu ahlaman nas. Ahlam maksudnya halim, daripada santun, forbearing. Orang putih kata santun ya. Tapi di kalangan sarjana ada yang kata ahlaman daripada hulum. Maksud ahlaman, Nabi ini orang yang sentiasa, hulum ni maksud mimpi, sentiasa besar cita-citanya, sentiasa besar mimpinya. Abu Sufyan, siapa sangka? Tapi Abu Sufyan dengan man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin, siapa masuk rumah Abi Sufyan dia selamat. Akhirnya Abu Sufyan sebelum itu pun dia masuk Islam. Dia berjihad sampai ke Syam, mata dia buta sebelah dalam peperangan kerana mempertahankan Islam. Tak padan dengan zaman dia lawan Islam dulu. Hampir semua peperangan dengan Nabi, Abu Sufyan lah puncak. Tapi dia masuk Islam. Ikrimah anak Abu Sufyan, Abu Jahal masuk Islam. Wa kana ahlamun nas. Ahlamun nas. Halim, santun, mungkin juga halum, besar cita-cita. Bukan angan-angan sia-sia, besar harapan. Nabi SAW. Maka agama datang beri harapan, bukan saja harapan di dunia, termasuk harapan di akhirat. Nabi ibadi inni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Bagi tahu Nabi ibadi inni anal ghafurur rahim, bagi tahu kepada hamba-hambaku, aku ni pengampun dan penyayang. Wa anna azabi, sesungguhnya azabku, huwal azabul alim, ia adalah azab yang paling pedih. So manusia berinteraksi dengan Tuhan dua benda. Ada raja, ada khauf, ada harap dan ada takut. Sesiapa yang harap saja tanpa takut, dia binasa. Siapa yang takut saja tanpa harap, dia binasa. Walaupun sehingga sebahagian para ulama mengkritik riwayat-riwayat yang menyatakan sebahagian orang bila nak solat sampai pucat takut, kena takutkan Allah. Allah tidak seperti itu. Walaupun ada riwayat-riwayat disebut fulan, tetapi Tuhan bukan sehingga manusia pucat lesi takut pada dia. Agama mengimbangi antara takut dan harap. Takutkan kepada azabnya, mengharapkan kepada nikmatnya. Nabi SAW mengajar kita bila baca Al-Quran, lalu kepada ayat-ayat rahmat, minta rahmat. Syurga, minta syurga. Bila lalu kepada ayat-ayat neraka, minta jauh daripada neraka. Maka taubat, siapa pun kita agama membentangkan taubat. Taubat kita. Sebab itu Nabi Ayub awwab, Ibrahim itu awwab, maka kita pun disuruh tiap hari astaghfirullah.
Astaghfirullah, astaghfirullah. Dia mau kita bertaubat kepadanya dan memohon ampun